Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar, terutamanya pelajar 3 Ibnu Sina dan 3 Hamka. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai subtopik seterusnya, iaitu subtopik 8.4, iaitu keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menanggani cabaran barat. Jadi sebelum ni kita telah belajar tentang pelbagai langkah yang diambil oleh Sultan dan juga golongan pembesar bagi memperlahankan ataupun melawan British dalam meluaskan kuasa. Jadi kita akan lihat lebih lanjut keseluruhan usaha itu dalam bab subtopik ini. Jadi kita lihat pertama, peranan pemerintah tempatan berjaya membawa kemakmuran dan melambatkan perluasan kuasa British. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Sultan dan juga pembesar ini telah berjaya melambatkan British dalam menguasai negeri-negeri Melayu. Jadi kita akan tengok dari beberapa perkara. Yang pertama dari sudut kemakmuran negeri. Kita juga akan lihat bagaimanakah ini dapat melambatkan perluasan kuasa British. Selain itu, kemajuan pendidikan. Kita akan lihat juga kepentingan dalam penubuhan regimen askar Melayu diraja. Selain itu, pegawai takbir Melayu. Dan akhir sekali, bagaimanakah kepentingan mempertahankan institusi beraja dalam mengawal perluasan kuasa British. Okey, jadi kita lihat seterusnya dari sudut kemakmuran negeri. Apa yang dimaksudkan oleh kemakmuran negeri? Kemakmuran negeri ini lebih kepada hasil kekayaan dan ekonomi yang memberikan negeri-negeri tersebut kuasa kewangan untuk memajukan negeri dan melambatkan perluasan kuasa British. Jadi kita lihat yang pertama di negeri Johor. Bila disebut negeri Johor, kita kena ingat beberapa sektor pertanian komersial. Apa pertanian komersial yang ada? Jadi pertanian komersial yang ada yang awak perlu ingat ialah lada hitam dan gambir. Seperti yang cikgu telah ajar sebelum ni, lada hitam dan gambir sangat penting untuk negeri Johor, sehingga kan motif lada hitam dan gambir ini dijadikan sebagai awan larat pada semua peralatan istana. Jadi dia dijadikan simbol ataupun corak riasan dalam peralatan istana dalam kerajaan. Jadi seterusnya kita lihat di negeri Perak. Okay, apa yang berlaku di negeri Perak? Seperti biasa, negeri Perak, bila kita sebut negeri Perak, kita mesti ingat Tengku Menteri Ngah Ibrahim yang telah memajukan satu industri pelombongan, iaitu pelombongan apa? Pelombongan biji timah. Jadi menjadikan Perak sehingga merupakan pengeluar biji timah utama di dunia. Ingat, di dunia maksudnya hasil biji timah yang sangat banyak. Manakala di Kedah, bila sebut Kedah sahaja, kita kena ingat pemerintahan Sultan Abdul Halim Hamid Shah dan juga Perdana Menteri Wan Muhammad Saman, iaitu yang popular ialah terusan Wan Muhammad Saman. Terusan Wan Muhammad Saman ini sangat penting untuk penanaman padi, sehingga Kedah dikenali sebagai negeri jelapang padi, iaitu maksudnya banyak hasil padi. Seterusnya, tidak ketinggalan Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak wujud pelbagai pelabuhan seperti Kota Batu, Sandakan, Kuching, Santubong, Kuteh dan Sembas. Sabah juga terlibat dalam bidang perdagangan. Jadi kita tengok dagangan utama ialah melalui hasil bahan mentah, hasil hutan dan juga hasil laut. Jadi bila sebut Sarawak, yang awak perlu ingat ialah emas, antimoni dan sagu. Emas, antimoni dan sagu. Manakala di Sabah pula lebih kepada hasil hutan. Hasil hutan ni ialah seperti kapur barus, sarang burung dan juga hasil laut iaitu mutiara. Jadi kemakmuran negeri ini sangat penting, menjadikan setiap negeri ini ada sumber kewangan dan melambatkan perluasan kuasa British. Seterusnya, selain daripada kemakmuran, terdapat juga undang-undang yang dilaksanakan untuk melambatkan kuasa British. Ada 2 undang-undang yang awak perlu ingat, iaitu yang pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Itu di Johor.
Dan seterusnya ialah undang-undang bagi diri Terengganu. Jadi dua undang-undang ini berjaya membantutkan cita-cita British untuk meluaskan kuasa di negeri-negeri tersebut. Dan undang-undang ini juga mengawal pemerintah daripada menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Jadi sultan macam British tak boleh guna taktik tukar sultan untuk dapatkan kuasa kerana undang-undang ada di situ. Namun akhirnya British berjaya lantik penasihat British dan mendesak Sultan Ibrahim Johor dan Sultan Muhammad II Terengganu untuk mendapatkan nasihat British. Seterusnya, ini sangat penting juga iaitu kemajuan pendidikan. Okey, pendidikan ni bukan keutamaan British. Awak boleh ingat sebab British datang tujuan untuk buat duit, jadi pendidikan bukanlah tujuan utama British. British lebih pentingkan eksploitasi ekonomi. Namun desakan melalui durba. Ingat cikgu pernah ajar dalam kelas desakan melalui durba. Durba ni iaitu majlis sultan-sultan. Macam sekarang kita panggil Majlis Raja-Raja Melayu, membawa kepada penubuhan banyak sekolah, terutama sekolah untuk perempuan juga. Jadi desakan sultan melalui durba ni lah yang memajukan pendidikan negara kita. Selain daripada itu, selain pada pendidikan, satu aspek yang penting juga ialah penubuhan regimen askar Melayu Diraja. Macam cikgu cakap sebelum ni, kenapa askar Melayu Diraja saja? Kenapa bukan kaum-kaum lain? Cikgu imbas kembali, pada ketika ini, zaman ini, hanya kebanyakan penduduk asal dan penduduk tetap itu adalah Melayu. Belum lagi, kaum-kaum lain belum lagi menjadi penduduk tetap. Maksudnya sebab British pun boleh ada, jadi kebanyakannya adalah penduduk Melayu. Sebab itulah kita panggil penubuhan regimen askar Melayu Diraja. Kenapa? Bagaimana ditubuhkan? Sama seperti pendidikan tadi, dia ditubuhkan atas cadangan raja dan besar melalui durba dan juga majlis penduduk perundangan persekutuan. Jadi majlis raja-raja ni yang mencadangkan penubuhan askar Melayu Diraja. Untuk apa? Untuk anak watan mempunyai kelengkapan dan pasukan bersenjata untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Maksudnya rakyat sendiri menjaga negara. Sebab selama ni kalau tak British dia akan panggil askar upahan. Mungkin daripada India ataupun mana-mana negara di bawah pemerintahannya untuk menjadi askar. Tapi sekarang Sultan rasa pentingnya kita sebagai rakyat menjaga negara kita sendiri. Jadi company percubaan diwujudkan di Port Dickson, Negeri Sembilan tahun 1933. Kemudiannya menjadi regimen askar Melayu Diraja pada tahun 1935. Inilah yang menjadi asas penubuhan tentera regimen askar Melayu Diraja yang kekal sehingga kini. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara. Ini adalah kepentingan kepada kita sebagai rakyat untuk menjaga negara kita sendiri. Jadi ini logo regimen askar Melayu Diraja yang pertama, iaitu taat setia dalam mempertahankan neraja dan negara, menegakkan kesucian agama Islam dan mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Jadi dengan penubuhannya askar Melayu Diraja ini, kita akan menjaga negara kita sendiri daripada ancaman musuh. Seterusnya, kita ada pegawai takbir Melayu. Okay, skim perkhidmatan takbir Melayu ini sangat penting diwujudkan untuk apa? Untuk melatih orang Melayu menceburkan diri dalam pentadbiran. Jadi sebelum ni, British hanya mentadbir negara kita melalui pegawai-pegawai British. Jadi PTM ni merupakan hak raja bagi kepentingan anak-anak Melayu. Ini bertujuan untuk mendapatkan kerjasama elit Melayu bagi mengekalkan kedudukan British di negeri-negeri Melayu. Jadi nak tak nak British terpaksa dengar nasihat Sultan supaya boleh meneruskan kuasa. Tapi dalam masa sama, kita dapat mengekalkan ataupun memberi peluang kepada orang Melayu ataupun rakyat negara kita sendiri untuk menceburkan diri dalam bidang pentadbiran. Jadi pegawai-pegawai PTM boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan kepada Perkhidmatan Awatan Melayu dan menduduki jawatan-jawatan tinggi. Ini yang paling penting. Kalau tak sebelum ni, tiada rakyat asal ataupun orang Melayu yang mendapat jawatan tinggi. Tapi dengan adanya skim ini, lebih ramai orang Melayu dapat menceburkan diri dalam bidang pentadbiran. Jadi seterusnya, yang paling penting, kita perlu ingat bagaimana usaha untuk mempertahankan institusi beraja. Ingat, walaupun British masuk ke negara kita, institusi beraja tetap kekal. Pelaksanaan kuasa British tidak menghapuskan
tidak menghapuskan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kedudukan Raja-Raja Melayu masih kekal. Cuma, Raja terpaksa menerima nasihat daripada British. Tetapi, tetap undang-undang perlu ditandatangani dan dicop mohon oleh Sultan. Maksudnya, Sultan kena perakui undang-undang tersebut. Namun, peranan pegawai pembesar negeri telah digantikan oleh pegawai British. Jadi, kita ada kehilangan sedikit kuasa, namun kuasa Sultan masih kekal. Jadi, kita lihat kenapa kuasa Sultan ni sangat penting dalam mempertahankan negara. Kita tengok pesanan Paduka Seri Sultan Perak yang mengatakan sistem beraja menjadi benteng penghalang menyukarkan British melakukan penjajahan mutlak. British berupaya memperkenalkan sistem presiden, satu bentuk penjajahan tidak langsung yang masih mengekalkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi tak nak walaupun British cuba menawan atau menjajah tanah Melayu, tetapi dengan ada kuasa Sultan, inilah yang menjadi benteng penghalang, yang menjadi harapan rakyat tanah Melayu ketika itu untuk mempertahankan negara kita daripada ancaman British. Jadi kita sangat penting bagi kita untuk mempertahankan Raja-Raja Melayu. Jadi ini nilai dan iktibar yang awak perlu dalami, sangat penting. Kita perlu berani dan bijaksana seperti Raja dan Pembesar Melayu dalam menangani cabaran Barat. Sebagai warga negara, kita sangat perlu bertanggungjawab sentiasa memberikan taat setia kepada pemimpin dan juga negara. Sikap bekerjasama atau permufakatan sangat penting dalam menyokong usaha penentangan Raja dan Pembesar Melayu terhadap kuasa Barat. Ada bab kata patah, bulat air kerana pentung, bulat manusia kerana mufakat. Jadi selain itu, sebagai diri ahli dalam keluarga, kita mestilah menunjukkan taat setia kepada ibu bapa. Itu kalau contoh di rumah, kita perlu ikut cakap mak dan ayah kita. Dan dari sudut negara, kita sangat penting untuk bekerjasama atau bermufakat dan bagi memastikan kita terus berjaya sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi selesai sudah subtopik ini, cikgu harap awak dapat lengkapkan Google Doc yang cikgu akan upload selepas ini. Lengkapkan latihan, pastikan anda terus bersemangat untuk mengulang kaji dan terus belajar sejarah. Terima kasih. Itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.